A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua lagi pada hari Jumaat yang indah lagi barakah ini bersama Sayyid Hamzah dalam Al-Hidayah. Kita panjatkan doa kepada Allah agar kita sentiasa di dalam keredaan dan ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton dirahmati Allah sekalian, bergabung bersama Rasulullah dalam menyampaikan seruan baginda kepada kaum Quraisy. Wanita ini tidak pernah kenal erti jemu dan penat dalam menyampaikan dakwah walaupun diancam oleh kaumnya sendiri. Masya Allah. Bagi beliau, dakwah itu, keimanan itu bukan saja disampaikan melalui lisan, malah dihayati di dalam hati. Ayo kita berkenalan dengan wanita dambaan syurga ini. Saksikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon kepada Allah supaya Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga kekuatan untuk taat dan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Hidayah kali ini juga kita menceritakan tentang seorang lagi tokoh wanita, An-Nisa Haular Rasul. Wanita-wanita yang berada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kepada kita dan juga wanita pada zaman itu. Betul lagi lah, untuk zaman akhir zaman ini kita perlu kembali menyikap kisah-kisah seperti itu, dan Al-Hidayah telah membuka ruang ini kepada kita untuk kita sama-sama mengenali tokoh-tokoh agung pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bicarakan seorang tokoh wanita yang begitu hebat dalam usaha dakwahnya. Ya Allah, seorang perempuan pendakwah yang hebat, da'iyah. Dia seorang sahabat, bila dia masuk Islam, dia tak duduk diam-diam. Dia juga bergerak, pergi jumpa wanita ni, pergi jumpa makcik ni, pergi jumpa akak ni. Siapakah tokoh yang hebat ini? Tokoh yang menyahut tawaran Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, siapakah lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah dan dia sendiri beramal soleh dan dia mengisytiharkan aku ni di kalangan orang-orang Islam. Tokoh kita pada kali ini Ummu Syuraik, ataupun nama dia Ghaziyah binti Jabir bin Hakim. Dia dikenali nama glamour dia, nama manja dia Ummu Syuraik. Terkenal sebagai seorang sahabat perempuan yang sangat aktif berdakwah. Dia seorang wanita yang ternama, seorang wanita bangsawan yang hidup di kota Mekah pada zaman itu. Ghaziyah ini ataupun Ummu Syuraik ini telah berkahwin dengan Abu Al-Akr. Beliau ini daripada golongan Bani Amir bin Lu'ay. Bani Amir ni kalau zaman itu adalah daripada golongan yang orang kata terkenal. Itu apabila melihat keadaan Rasulullah dan juga para sahabat, termasuk dengan isteri baginda, anak-anak dan semua orang miskin yang disiksa pada waktu itu, Ghaziyah ini berasa simpati dan kasihan. Daripada perasaan simpati itu, lahirnya satu kesedaran untuk dia tahu apakah itu Allah, siapakah Allah, siapakah Muhammad. Maka daripada situ secara diam-diam Ghaziyah telah memeluk agama Islam. Pada masa yang sama, Ghaziyah telah menggunakan kepribadian dia sebagai orang bangsawan untuk berdakwah secara senyap-senyap. Macam mana dia buat? Masa buat parti kan, kalau kita buat parti apa? Parti bekas-bekas Ghaziyah ni dibuat parti dakwah. Macam mana? Dia panggil kawan-kawan dia. Sebab masa tu orang-orang bangsawan tidak akan diganggu. Maka dalam rumah dia duduk, kemudian dia sampaikan dakwah secara halus kepada kawan-kawan yang ada, terutama yang bangsawan. Perlahan-lahan Ghaziyah menjelaskan siapakah itu Allah, siapakah itu Muhammad. Kenapa kita kena beriman dengan iman yang disampaikan oleh Muhammad. Dia bukanlah seorang yang gila. Ni antara dakwah-dakwah peringkat awal ni. Maka Ghaziyah melakukan perkara yang sedemikian. Bermula dengan simpati. Simpati mencari ilmu dan akhirnya ada kesedaran untuk menyampaikan dakwah. Begitulah kita para ibu, para isteri, para suri rumah di rumah pun, kita sepatutnya ada semangat untuk berdakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Ummu Syuraik, dia ada semangat nak dakwah. Tapi mungkin ada ibu-ibu kata, Ustaz,
kami ni ilmu tak banyak, macam mana nak dakwah. Banyak cara. Sekarang tengok Al-Hidayah, WhatsApp kawan-kawan, jom tengok Al-Hidayah. Mesej kawan-kawan, jom kita ada rancangan agama. Ini salah satu bentuk dakwah kita. Ummu Shuraik ni dia pergi ke rumah-rumah dalam keadaan penuh ancaman, dalam keadaan bahaya, mungkin nyawa dia terancam. Kerana di bumi Mekah ketika itu orang Islam masih belum ramai, tapi dia tetap pergi. Jumpa orang ni, jumpa kat pasar, jumpa kat kedai, bercakap tentang Islam. Kadang-kadang kita ada kawan yang bukan Islam. Dah lama berkawan. Pergi makan sekali, pergi shopping sekali, kat office pun ada. Berapa kali kita pernah bercakap tentang Islam kepada mereka. Ummu Shuraik, kita jadikanlah beliau ni sebagai seorang contoh yang hebat. Bila dia bergerak begitu, akhirnya rahsia bocor. Rahsia bocor. Orang-orang Quraisy dapat tahu gerakan dia senyap-senyap ini. Kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Maka itulah juga yang terjadi kepada Ghaziah. Pada peringkat awal, dakwah dia secara diam-diam itu selamat. Maknanya orang tak perasan. Tetapi pada suatu hari, ketika Ghaziah ni bebas berjalan di kota Mekah, tiba-tiba dia diterkam oleh seseorang. Ni seorang wanita yang kena terkam ni. Jadi mestilah sakit kan? Ghaziah. Ditarik ke tepi. Lalu orang-orang Quraisy ini tangkap Ummu Shuraik. Wahai Ummu Shuraik, kamu bawa ajaran baru ya? Kamu bawa ajaran Muhammad? Siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Jawabnya dengan penuh tegas. Sekarang Ummu Shuraik menjadi tokoh dalam aspek yang kedua. Tadi saya sebut bab dakwah. Beliau juga seorang yang thabat, seorang yang cekal dengan akidahnya. Diancam untuk diseksa. Ummu Shuraik kata, Allah Tuhan. Syukran jazilan kerana terus setia bersama-sama kami dalam Al-Hidayah. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, kecekalan dan ketabahan hati Ghaziah binti Jabir menahan siksaan yang amat ngeri dilalui dengan ketakwaan yang tinggi dan pengharapan yang tinggi hanya kepada Allah. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maka keajaiban berlaku. Apakah keajaiban itu? Untuk mengetahuinya, teruskan bersama kami. Dia nak memuliakan Ghaziah di dalam bangsa Quraisy. Jadi dia bawa keluar. Bawa keluar tu dia pukul habis-habisan. Pukul Ghaziah ni. Ghaziah cakap, kalau kau keluar daripada agama ni, engkau akan selamat. Ghaziah diam. Keluar daripada agama ni, kau akan selamat. Dia diam. Tetap mempertahankan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cumanya, sedang penonton yang dikasihi sekalian, orang musyriki Mekah ni, dia tak berani nak bunuh Ummu Shuraik. Sebab apa? Sebab Ummu Shuraik ini berasal dari kabilah yang lain. Kabilah Al-Ghatfan. Hiya Ghatfaniyah. Ummu Shuraik Al-Ghatfaniyah. Ummu Shuraik ini orang Ghatfan. Siapa dia Ghatfan? Ghatfan adalah satu kabilah yang besar, yang kuat, yang ramai tentera. Agak jauh sikit dari Mekah. Dia datang dari sana ke Mekah, dia masuk Islam. Jadi, orang Quraisy dapat tahu Ummu Shuraik dakwah ajak orang masuk Islam. Tangkap Ummu Shuraik. Tapi tak berani nak bertindak. Sebab apa tak berani? Bimbang kabilah Ghatfan akan serang Mekah. Jadi nak buat macam mana? Kami tangkap kamu. Dan mereka berkata, kalaulah tidak kerana kami bimbang kabilah kamu, nescaya kami akan bunuh kamu. So sekarang kami akan buat apa? Kami akan hantar kamu ke kabilah kamu sendiri, biar dia orang yang hukum kamu sebab bawa ajaran baru ini. Kemudian mereka membawa Ummu Shuraik naik unta. Bayangkan sidang penonton dikasih sekalian, dibawa naik unta tanpa pelana. Seorang perempuan dibawa naik unta tanpa pelana dan perjalanannya 3 hari 3 malam. Dahlah 3 hari 3 malam, dia bagi makanan pada Ummu Shuraik, air dia tak bagi. Setiap kali dia orang ni sampai tempat nak berehat, dia orang berehat. Cari tempat teduh, bawah pokok, mereka berehat, dibiarkan Ummu Shuraik di tengah-tengah panas. Sehingga hari ketiga tu, mereka ikat tangan Ummu Shuraik dan dijemur di tengah panas. Mereka relax je, rehat, tidur. Di padang pasir, perempuan nak cerita padang pasir ni, kan? Dalam keadaan dia menaiki unta yang lemah, makna perjalanan dia bergoyang-goyang. Dia beri pula makan dan juga minum madu tanpa air. Letih ni, panas. Dengan keadaan panas, haus.
ghaziah ini diturunkan di sebuah padang pasir yang luas. Terik pula tu. Kita pun kalau kata yang pernah direzekikan sampai ke sana, saya dapat rezeki ke sana. Bila berada di tengah-tengah padang pasir, kita tak nampak dah mana hujung, mana akhirnya. Kosong. Yang ada hanyalah orang-orang yang menyiksa ghaziah. Bahkan Ghaziah menceritakan dalam sirah ini, dalam Anisa Haulur Rasul, dia kata, aku terlalu lemah. Aku terlalu letih. Mereka datang lagi nak torture aku. Siapa Tuhan kamu? Kata Ummu Syuraik ketika itu, aku dah tak mampu untuk berkata apa-apa. Aku dah tak mampu, aku hanya bagi isyarat je. Memberi isyarat tauhid. Memberi isyarat Allah lah Tuhan yang esa. Nak jawab tak boleh, dah tak mampu dah. Aku terlalu lemah. aku ini dia pukul, seolah-olahnya macam aku hilang pendengaran aku. Generasi awal Islam sampai macam ni mereka terpaksa lalui semata-mata kerana berkata la ilaha illallah. Puan-puan yang dikasihi Allah SWT, saat Ghaziah menunjukkan jarinya ke langit, dia tidak mampu berkata sebab dah tak mampu nak bersuara. Kekeringan di tengah-tengah padang pasir. Hanya ditunjuk kepada langit. Allah. Patutlah disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dihantarkan, dia yang menghantar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu yang tertanam dalam jiwa Ghaziah. Aku yakin ya Allah, Engkau menghantarkan seorang lelaki bernama Muhammad. Engkau yang menghantar seorang lelaki bernama Muhammad memberi petunjuk bukan sekadar kepada aku tetapi kepada semua. Dengan apa? Wa dinil haq, dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Engkau menjelaskan segala-galanya walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik. Maka itu yang dipegang oleh Ghaziah, ditunjuk ke langit. Allah, Allah, itu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsira kerana masih setia bersama-sama kami dalam Al-Hidayah. Penonton yang saya hormati lagi dirahmati Allah sekalian, pertolongan Allah berupa wadah air minuman dan pengislaman orang-orang musyrik telah menguatkan lagi keimanan dan keyakinan Ummu Syuraik terhadap janji Allah. Sesungguhnya janji Allah itu pasti dan sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amal kebaikan dilakukan oleh hamba-hambanya walau sekecil zarah sekalipun. Semoga kita akan beroleh manfaat dari kisah Ummu Syuraik ini insya-Allah. Baik, kita teruskan kisah selanjutnya. Tiba-tiba kata Ummu Syuraik, aku terasa sedikit sejuk. Aku terasa seperti datangnya air. Lalu ini karamah yang dianugerahkan oleh Allah kepada Ummu Syuraik. Turun satu bekas air dari langit. Turun bekas air tersebut. Ummu Syuraik melihat bekas itu turun tergantung. Ini diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang sahih. Diceritakan oleh para ulama kita dalam buku-buku, dalam kitab disebut perkara ini. Turun bekas air hampir ke arah Ummu Syuraik. Dalam keadaan tangannya terikat, Ummu Syuraik minum air tersebut. Tak tahu aku nampak lagi, aku teringin lagi nak minum kerana aku belum puas. Datang balik bekas air tu, masuk ke dalam mulutnya. Sejuk dingin rasa air itu, kata Ghaziah. Wallahi, warnanya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Ini karamah yang Allah Ta'ala beri. Apabila pergantungan hati wanita ini begitu tulus mengadu kepada Allah, Allah yang turunkan air tersebut. Siapa yang mendengar doa Ummu Syuraik? Allah. Siapa yang akan perkenankan doa ini? Allah. Siapa yang akan membantu hambanya? Allah. Siapa yang menepati janjinya? Allah. Allah yang menurunkan air tersebut. Ummu Syuraik minum dan menikmati air tersebut. Bekas itu naik balik. Kemudian bekas itu turun balik. Keadaan ini berlaku beberapa kali. Diminumnya sehingga Ummu Syuraik hilang dahaganya. Air tadi turun. Ummu Syuraik pegang dengan tangannya yang terikat. Lalu menjiruskan, membasahkan badannya dengan bekas tadi. Menyebabkan keadaan dirinya lebih segar, lebih bertenaga dan hilang panas kerana dijemur tadi. Subhanallah. Itulah Allah.
amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan perkenankan doa hamba-Nya yang dalam keadaan tertekan? Itulah Allah. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha menolong hamba-Nya, Allah yang Maha benar janjinya. Tiba-tiba yang tangkap Ummu Syuraik tadi terjaga dari tidur. Mereka datang menghampiri Ummu Syuraik. Mereka melihat bajunya basah. Mereka melihat keadaan Ummu Syuraik bertenaga tidak macam tadi. Lalu mereka bertanya, "Kau minum air kami?" Kata Ummu Syuraik, "Tidak, keadaan aku terikat." "Kamu jangan bohong. Kamu dah ambil air kami, kamu minum ya? Sehingga keadaan kamu nampak bertenaga sekarang." Dia kata kat Ghaziah tu, "Hei musuh Allah, dari mana kamu dapat tu?" Sempat lagi Ghaziah kata, "Sesungguhnya musuh Allah adalah orang yang lari ataupun orang yang tidak menerima hukum Allah, agama Allah. Itulah musuh Allah," kata Ghaziah. Maka terdiam orang-orang yang menyiksa Ghaziah ni. Ialah sebab pelik. Takkanlah orang yang dah keadaan macam tu boleh lagi berfikir sedemikian, berfikir tentang tauhid. "Kamu jangan bohong." Kata Ummu Syuraik, "Benar, aku bercakap benar. Allah yang memberi minum kepadaku." Lalu dia orang berkata, "La in kunti sadiqatan, wallahi la rabbuki khairum min rabbina." Kalau kamu bercakap benar, Tuhan kamu lebih baiklah daripada Tuhan kami. Sebab Tuhan kami tak bagi air pun pada kami tengah panas ni. Kata Ummu Syuraik, "Pergilah lihat bekas-bekas airmu. Ada tak berkurang?" Lalu mereka pergi tengok, buka bekas mereka masing-masing, didapati bekas air mereka tak bergerak walaupun sedikit. Maknanya tak berkurang walaupun sedikit. Lalu mereka kata, "Sebenarnya inilah Tuhan yang sebenar. Tuhan kamu lebih baik daripada Tuhan kami. Tolong cerita pada kami tentang Tuhan kamu." Lalu Ummu Syuraik dalam keadaan tangan masih terikat mengambil kesempatan untuk berdakwah, bercerita tentang Islam, memperkenalkan Allah kepada musuh-musuh Allah ini. Lan tahdi man ahbabta, kamu tidak akan sekali-kali memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta, tetapi itu adalah atas urusan Allah. Maka pada saat itu rupanya Allah telah membuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Saat itu juga orang-orang yang menyiksa Ghaziah ni dipandang sama sendiri. Pelik Ghaziah ni. Ini bukan benda yang biasa-biasa. Jadi bila Ghaziah dalam keadaan tersiksa tetapi masih mampu mengekalkan keimanan dia kepada Allah, maka berkatalah golongan yang menyiksa Ghaziah, "Wahai Ghaziah, sesungguhnya yang memberi rezeki kepada engkau ini adalah juga Tuhan kami." Semua yang datang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil dakwah yang tulus daripada Ummu Syuraik. Bayangkan, mereka pulang, tak jadi nak hantar Ummu Syuraik kepada kabilah Ghatafan. Mereka pulang dan semua mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertepatan dengan sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Mafhumnya, kata Rasulullah, barang siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk, maka dia akan memperolehi pahala yang sama dengan orang yang mengikuti petunjuk tadi tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala itu. Dan barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kesesatan, maka dia akan memperolehi dosa yang sama seperti mana yang diperolehi oleh orang yang mengikuti kesesatan itu. Subhanallah. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 12 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan berjihad di atas jalan Allah melalui harta dan jiwamu. Itulah yang sebaik-baiknya jika kamu mengetahui. Nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adnin." Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan-golongan yang beriman yang dijanjikan syurga yang paling tinggi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nampaknya Al-Hidayah minggu ini berhenti seketika ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan satu lagi kisah wanita
yang menjadi dambaan syurga. Jika anda ada sebarang komen atau cadangan, ayuh kongsikan bersama kami dalam alhidayah@tv3.com.my. Sehingga itu, aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim lil wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita mencari hidayah Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah.